Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 April bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Isu arah kiblat, MKI panggil Jakim dan Main berbincang. Juga tanah runtuh di Ibu Negara 76 berdepan detik cemas. Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI akan memanggil Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan juga Majlis Agama Islam Negeri MAIN bagi membincangkan isu arah kiblat tersasar yang mendapat perhatian umum selepas dilaporkan media baru-baru ini. Pengerusi Jawatankuasa Muzakarah MKI, Datuk Dr. Noh Gadut berkata perbincangan nanti akan memperincikan isu tersebut, kemudian menetapkan prosedur yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan perkara yang serius dan sensitif itu. Berdasarkan laporan berita harian, Datuk Dr. Noh berkata isu arah kiblat tidak boleh diberi pandangan oleh satu pihak, peribadi maupun mengikut negeri masing-masing sahaja. Perbincangan yang dirancang bersama pihak-pihak berkepentingan dapat membantu menentukan prosedur menetap atau mengukur semula arah kiblat yang disyariatkan di Malaysia. Sebelum ini, media tempatan melaporkan 40% dari 5,000 kediaman umat Islam diperiksa sekitar Lembah Kelang tersasar daripada kedudukan kiblat yang tepat. Keadaan itu dilapor berpunca daripada pelbagai faktor, termasuk kesilapan membaca kompas ketika membuat penentuan sendiri arah tempat bersolat. Sementara itu, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Jamali Muhammad Adnan berkata penentuan arah kiblat merupakan satu daripada tuntutan syariat Islam. Utamanya perkara itu disebut Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Ayat ini merupakan arahan Allah Taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baginda menghalakan mukanya ke arah Masjidil Haram ke mana sahaja beliau keluar, ya. Begitu juga arahan kepada kaum muslimin supaya menghalakan mukanya ke arah Kaabah ataupun menghalakan mukanya ke Masjidil Haram di mana sahaja mereka bagi menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu menghadap arah kiblat iaitu Masjidil Haram ataupun Kaabah adalah satu tuntutan syarak dalam melaksanakan ibadah tertentu. Ia wajib dilakukan ketika mengerjakan ibadat solat dan ketika hendak mengebumikan mayat dan jenazah di kalangan orang Islam. Begitu juga ia suatu yang sunnah ketika menyembelih binatang, ketika kita berdoa dan juga ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara itu, mengulas berhubung isu tersasar arah kiblat, Jamali berkata terdapat beberapa punca perkara itu berlaku. Ada beberapa punca kenapa arah kiblat itu boleh tersasar, ya. Biasanya kerana beberapa perkara. Pertama, kesalahan dalam penggunaan kompas ataupun aplikasi arah kiblat yang tidak tepat, ya. Kedua, ketidaktelitian dalam menentukan lokasi geografi di mana seseorang itu berada. Yang ketiga, kerana perubahan geografi di kawasan tersebut seperti pembinaan bangunan tinggi ataupun pembinaan jalan raya yang menyebabkan gangguan pada arah kiblat secara semula jadi. Dan antaranya juga masalah teknikal dengan peralatan seperti jam solat ataupun alat pengukur arah kiblat. Bagi mereka yang melihat arah kiblat berdasarkan kepada masjid ataupun surau berhampiran, ya, ini juga suatu yang kurang tepat kerana boleh jadi antara rumah yang dia duduki dengan masjid atau surau berkenaan dipisahkan oleh bangunan ataupun oleh jalan, yang mana ini juga mempengaruhi ketepatan arah kiblat yang dijadikan Kaabah ketika mana dia mendirikan solat. Oleh itu, beliau menasihatkan umat Islam untuk merujuk ahli atau pihak berautoriti bagi memastikan arah kiblat di kediaman masing-masing tidak tersasar. Katanya banyak jabatan agama termasuk pejabat mufti memberikan khidmat mengukur arah kiblat yang tepat.
Umat Islam di Kelantan diseru untuk melaksanakan solat hajat di kediaman masing-masing bagi mendoakan hujan susulan cuaca panas yang dijangka berlarutan hingga Ogos ini. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata para imam juga disaran melaksanakan solat hajat di masjid dan surau di negeri itu bagi memohon hujan pada kadarnya demi kesejahteraan bumi dan seluruh penduduk. Datuk Ahmad berkata cuaca panas yang melanda negara itu berikutan peralihan monsun. Keadaan itu katanya menyebabkan kemarau yang berpanjangan dan memusnahkan tanaman pertanian. Oleh itu beliau menyeru rakyat Kelantan untuk memperbanyakkan istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menurunkan hujan pada kadarnya. Datuk Ahmad berharap melalui usaha dan ikhtiar itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat dan menganugerahkan hujan secara merata lagi menyegarkan bumi. Media hari ini melaporkan 9 kawasan berada pada kategori tahap 1 atau berjaga-jaga iaitu suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius setakat petang semalam. Rekod Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menunjukkan kawasan yang berada pada tahap 1 adalah Kuala Selangor, Jempol, Kuala Terengganu, Kuala Krai, Pasir Mas, Jeli dan Tanah Merah serta Beaufort dan Nabawan di Sabah. Satu kejadian tanah runtuh berlaku hari ini dekat bangunan milik Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Kuala Lumpur. Kejadian pada tengah hari itu turut menyebabkan sebuah pondok keselamatan di bangunan berkenaan runtuh. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, panggilan kecemasan berhubung kejadian diterima pada jam 1.54 tengah hari dan pihak bomba tiba di lokasi insiden di persiaran Tuanku Said Sirajuddin kira-kira 4 minit kemudian. Setibanya di lokasi, pihak bomba mendapati berlaku kejadian tanah runtuh di hadapan pintu masuk Akademi SPRM. Pergerakan tanah dilaporkan masih berlaku, dipercayai akibat paip pecah. Kejadian tersebut menyebabkan seramai 76 petugas pentadbiran Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia dan Institut Integriti Malaysia di situ berdepan detik cemas. Kesemua mangsa tidak mengalami kecederaan dan dipindahkan ke tempat selamat. Terdapat kekangan dalam melaksanakan pembinaan pagar sempadan Malaysia-Thailand baru terutama di Kedah dan Perlis. Berikutan jaraknya yang terlalu panjang, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata berikutan itu pihaknya sedang meneroka penggunaan kaedah berteraskan teknologi dan inovasi termasuk penggunaan drone serta kecerdasan buatan AI dalam penugasan pihak berkuasa di sempadan. Jelasnya aspek kawalan keselamatan sempadan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada isu pagar sahaja kerana ia turut membabitkan beberapa aspek lain selain kehadiran fizikal anggota keselamatan. Katanya kementerian turut melihat peluang penggunaan drone dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di lokasi strategik. Aspek penggunaan drone itu antara yang kita teroka, kita explore. Ya. Jadi pada ketika keadaan pagar sedia ada itu, kos penyelenggaraannya sangat tinggi. Terutama kerana dia meliputi satu jajaran kawasan yang sangat luas sempadannya. Dan tentulah aspek kawalan dari sudut fizikal omnipresent satu, pemasangan CCTV di poin-poin yang strategik dan semua rekod CCTV ini di bawah kendalian Majlis Keselamatan Negara. Kemudian kami juga cenderung untuk meneroka soal penggunaan teknologi baru. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan ke Markas Taktikal Martak Pasukan Gerakan AMPGA di Bukit Kayu Hitam hari ini. Hadir sama Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Datuk Seri Hazani Ghazali dan Ketua Polis Kedah Datuk Wan Hassan Wan Ahmad. Sebelum ini kerajaan pernah mengumumkan mahu mengkaji kemungkinan membina pagar baharu di sempadan Malaysia-Thailand bagi menggantikan infrastruktur sedia ada yang berada dalam keadaan uzur serta rosak. Mengulas lanjut, Datuk Seri Saifuddin berkata,
kerajaan cenderung dalam penggunaan teknologi kerana ia mampu membantu pasukan keselamatan dalam menangani kegiatan penyeludupan dan jenayah rentas sempadan. Katanya kerjasama antara kerajaan juga diperlukan kerana Malaysia secara bersendirian tidak mampu mengekang kegiatan berkenaan tanpa bantuan pihak berkuasa Thailand. Pelakon dan penerbit Nurul Iman A. Rahman atau Boy Iman antara 4 individu yang didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur kerana menipu berhubung penganjuran Festival Hooray X Fest Raya yang sepatutnya berlangsung minggu lalu. Kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Nur Elina Hanim Abdul Halim. 3 lagi yang turut dituduh hari ini ialah Nur Azmi Jantan, Nur Azah Sahud dan Nur Zana Rapi'i. Keempat-empat mereka didakwa menipu seorang wanita berhubung urusan penjualan tapak festival berkenaan. Tertuduh didakwa memperdaya mangsa Siti Wardina Basir dalam urusan penjualan tapak perniagaan sempena Festival Hooray X Fest Raya hingga mendorong wanita itu menyerahkan wang RM1,500. Kesalahan itu dilakukan di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur pada 19 April lalu. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebat serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Magistrate Nur Eliana membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin masing-masing sebanyak RM3,000 dengan seorang penjamin dan memerintahkan mereka menyerahkan pasport kepada mahkamah. Sebutan semula kes ditetapkan pada 13 Jun depan. Selepas ini pendapatan meningkat berbanding hari biasa. Hari biasa itu antara rezeki Syawal yang diterima peniaga-peniaga kedai makan yang berniaga sepanjang cuti Hari Raya Aidilfitri ketika kebanyakan peniaga lain memilih pulang ke kampung ataupun bercuti. Wartawan Khadijah Faisal yang meninjau situasi peniaga kedai makan di sekitar ibu negara ada butirannya. Rata peniaga yang ditemui kru Berita Al-Hijrah berkata mereka sudah biasa berniaga pada cuti Hari Raya Aidilfitri. Justru mereka mengambil kesempatan itu untuk menambah pendapatan demi kelangsungan hidup keluarga. Menurut salah seorang peniaga Suryati Abdul Khalid yang sudah berniaga hampir 20 tahun berkata, dengan tidak menutup premis makanannya sejak hari raya pertama, dia berjaya memperoleh peningkatan keuntungan sehingga 70%. Hari raya pertama dah buka. Memang tak ada cuti. Saya orang sini kan. Memang Kuala Lumpur. Jadi memang tak ada kampung lah. Dalam 70% macam tu. Dia punya kenaikan tu lebih sikit lah pasal banyak kedai yang tutup. Tapi kalau dah buka semua, faham-faham sendiri. Salah seorang lagi peniaga, Abdul Latif Abu Bakar, dia menjangkakan peningkatan keuntungan yang diperoleh adalah disebabkan kebanyakan pelanggannya merupakan penduduk luar daripada kawasan dia berniaga. Saya pun baru buka 2 hari. Jadi mendatang tu, sementara ni okey je lah. Boleh lah tengok pada sebelum ni. Sebab saya tengok customer yang banyak datang pun banyak orang luar. Mungkin dia datang ziarah masa saudara apa semua kan. Kita boleh kenal lah kan, semua biasa tak biasa. Menurut peniaga Yaleha Pohteh Abdul Rashid pula, meskipun pendapatannya sederhana namun dia tetap bersyukur kerana sekurang-kurangnya dia tidak berdepan kerugian dan pembaziran jualannya. Alhamdulillah. Biasalah, tak ramai sangatlah. Tak tahulah orang belum mari lagi ke tak tahu. Macam biasa je. Tak ada macam buang-buang barang kan? Tak ada, macam biasa je. Dalam pada itu, sepanjang tinjauan jelas masih banyak kedai makan yang masih tidak beroperasi walaupun cuti umum telah tamat. Menurut peniaga, kebiasaannya perniagaan kedai makan akan mula beroperasi pada hari ke-5 Syawal. Laporan Khadijah Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Minggu pertama Aidilfitri bukan sahaja digunakan untuk aktiviti kunjung-mengunjung, malah ramai juga yang menggunakan kesempatan kemeriahan Syawal untuk menjalankan aktiviti riadah bersama keluarga. Di Kuala Lumpur, Zoo Negara antara tempat riadah yang menjadi tumpuan mereka yang masih bercuti sempena Aidilfitri. Butiran lanjut bersama wartawan Aizati Najmin Sulaiman. Hasil tinjauan mendapati ramai ibu bapa menggunakan masa terluang untuk membawa anak-anak yang masih dalam cuti persekolahan ke Zoo Negara.
Okey, lagipun kita memanfaatkan cuti sekolah yang ada untuk seminggu ni. So bawa anak-anak lah jalan kat sini. Lagipun yang kecil pun tak pernah datang zoo. Jadinya kita ramai bersama dengan family. Family pun ada datang yang lain. Kita jalan-jalan lah dekat sini. Selain itu, ada juga pengunjung memaklumkan kesempatan berkumpul dengan ahli keluarga digunakan sebaiknya untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh menjadi kenangan. Datang sini sebab kita nak luangkan masa bersama yang adik-adik jauh. So bila time raya ni lah dapat berkumpul. Selain kita pergi beraya, cuti panjang kita datanglah sini pula. Sementara itu, ada juga pengunjung yang berpendapat bagi mereka yang tiada kampung halaman, tempat menarik seperti zoo negara ini menjadi tumpuan untuk keluarga berkumpul dan meluangkan masa. Instead of kita pergi beraya rumah orang kan, macam certain orang tak ada kampung apa semua. So zoo ni adalah tempat yang berada untuk family yang sesuai lah untuk berada dengan family. Betul, salah satu cara untuk memanfaatkan cuti juga sebab kat sini macam percaya kita boleh tengok dan kita boleh luangkan masa dengan family kat sini. Difahamkan, zoo negara menerima jumlah pengunjung sehingga 5,000 orang setiap hari pada minggu pertama Aidilfitri. Rata-rata pengunjung mengambil peluang untuk beriadah bersama keluarga ketika cuti perayaan Aidilfitri. Kini, raya bukan sahaja aktiviti kunjung-mengunjung sanak saudara dari rumah ke rumah, namun terdapat pelbagai lagi aktiviti menarik yang dapat dilakukan bersama keluarga tersayang. Aizati Najmi Sulaiman melaporkan untuk Berita Al Hijrah. Pelari maraton negara Muhammad Syahidan Alias atau Idan Shah berjaya mencipta sejarah dalam Guinness World Record bagi larian maraton terpantas untuk kategori memakai pakaian tradisional Melayu lelaki. Rekod tersebut dicipta Idan pada acara TCS London Marathon 2023 Ahad lalu. Berita gembira itu dikongsi sendiri Idan melalui laman Facebooknya. Dalam hantaran itu, Idan memaklumkan beliau mencatat masa 2 jam 49 minit 22 saat bagi larian sejauh 42.2 km sekaligus memecahkan rekod dunia dalam kategori yang disertai. Idan turut berterima kasih kepada semua pihak yang menyokong usahanya itu serta penaja persalinan baju Melayu yang direka khas untuknya bagi acara terbabit oleh sebuah jenama tempatan. Untuk rekod, Idan turut tersenarai dalam jenis World Records sebagai pelari maraton paling laju bagi kategori kostum bendera negara. 6 negeri bakal menjadi lokasi rumah terbuka Aidilfitri Malaysia Madani bersama Perdana Menteri bermula Sabtu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjemput orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan majlis tersebut. Jenazah datuk dan cucu tiri yang maut dalam kemalangan 2 kereta di kilometer 153 Jalan Jerangau Jabur Kemaman semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Padang Polis tengah hari tadi. Mangsa Abdul Halim Ismail, 71 tahun yang maut di tempat kejadian dan Alisha Mardiah Muhammad Ubaidillah Zikri, 2 tahun yang meninggal dunia di Hospital Kemaman akibat pendarahan otak dikebumikan dalam satu liang lahat pada 12.45 tengah hari tadi selepas solat jenazah di kediaman mereka di Kampung Pengkalan Atap, Batu Rakit. Kedua-dua mangsa merupakan antara 6 yang terkorban dalam tragedi 3 Syawal itu. Bapa kepada Alisha Mardiah, Muhammad Ubaidillah Zikri Adnan, 30 tahun, tidak menyangka perubahan sikap anaknya merupakan petanda beliau akan pergi selama-lamanya. Ayah senyap je feel kan, anak dia tidur situ.
Mana we balik tu, kalau berasing tu, ada kenapa lagi pasir tu. Buka jana. Mak pegang. Mak pegang. Anak terlelap masa mana we balik tu. Mak siapa? Mak tua. Mak tua pegang. Bini tu belah takkan saya. Air depan. Besok gitu, habis mak kepik tengah tu. Anak sembang pada hotok. Beliau yang juga kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di Kuala Lumpur itu ditemui pemberita selepas majlis pengebumian di Tanah Perkuburan Islam Kampung Padang Polis hari ini. Muhammad Ubaidillah Zikri berkata, kejadian semalam berlaku ketika mereka sekeluarga dalam perjalanan pulang selepas ke rumah terbuka sepupu isterinya di Perasing ke Batu Rakit. Menurut beliau, ibu mertuanya Zaitun Muhammad 57 tahun masih dirawat di Hospital Kemaman akibat patah peha, manakala isterinya Nurul Fatihah Azman 28 tahun yang patah tangan dibenarkan pulang untuk menghadiri majlis pengebumian anak perempuan mereka, namun anak dalam kandungan isterinya yang berusia 5 bulan telah meninggal dunia akibat hentakan kuat. Dalam kejadian semalam, seramai 6 mangsa termasuk Abdul Halim dan Ali Syamardiah terkorban manakala 7 lagi cedera selepas kereta dinaiki mereka bertembung. 4 lagi mangsa yang maut ialah Nur Nadia Natasha Abu Bakar 23 tahun, Nur Syafinas Naura Saiful Azwan 2 tahun, Tuan Yahdullah 61 tahun dan Rosli Zamad Hussein 38 tahun. Tiga 30 rakyat Malaysia terkandas di Khartoum telah dibawa keluar. Malaysia akan memberikan komitmen untuk terus bekerjasama dengan Turkiye dan memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Perdana Menteri menegaskan perkara itu ketika beliau menerima panggilan telefon daripada Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan semalam. Dalam panggilan telefon tersebut, kedua-dua pemimpin negara itu turut berbalas ucapan Aidilfitri Mubarak. Datuk Seri Anwar berkata mereka turut menegaskan isu hubungan dua hala Malaysia-Turkiye dan isu-isu antarabangsa termasuk perkembangan krisis politik di Tunisia. Selain itu turut dibincangkan perkembangan terkini mengenai pergolakan di Sudan. Datuk Seri Anwar juga berkata beliau mengambil maklum Turkiye kini sedang dalam proses persediaan untuk menghadapi pilihan raya tidak lama lagi. Pada Februari lalu, Datuk Seri Anwar ke Turkiye bagi menzahirkan sokongan moral kepada negara tersebut yang dilanda gempa bumi. Tentera Sudan dan pasukan separa tentera RSF bersetuju untuk melaksanakan gencatan senjata selama 72 jam bermula hari ini. Persetujuan itu berjaya dicapai hasil rundingan selama 2 hari. Bagaimanapun situasi keselamatan di Sudan masih di tahap bahaya. Susulan kedua-dua pihak terlibat telah mengingkari beberapa perjanjian gencatan senjata yang dibuat sebelum ini. Sementara itu, usaha pemindahan keluar warga negara asing yang masih terkandas di negara itu telah digiatkan sejak minggu lalu apabila pertempuran kedua-dua pihak terbabit tidak menunjukkan tanda reda. Sebahagian pemindahan keluar menggunakan jalan udara dan menerusi pelabuhan Sudan di Laut Merah. Antara negara yang telah membawa keluar rakyat mereka dari Sudan ialah Amerika Syarikat, Britain, Jerman, Spanyol dan Mesir. Setakat ini 427 orang dilapor terbunuh, manakala lebih 3,000 cedera sejak konflik bersenjata antara kedua-dua pihak itu tercetus 15 April lalu. Selain menjejaskan pelbagai perkhidmatan seperti hospital dan menjadikan kawasan perumahan sebagai medan perang. Sementara itu, 30 orang rakyat Malaysia yang terkandas di Khartoum, Sudan selamat tiba di pelabuhan negara itu pada jam 2.07 petang semalam waktu tempatan selepas menempuh perjalanan selama 30 jam sejauh 1,233 km. Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dalam kenyataannya berkata rakyat Malaysia di Sudan akan dikeluarkan segera dari negara itu sama ada melalui laluan udara ataupun laut. Datuk Seri Zamri berkata, selain rakyat Malaysia, pasukan khas TF Ops Sudan Malaysia turut berjaya membawa keluar 26 warga negara lain dan kesemua mereka ketika ini dilapor dalam keadaan sihat dan selamat. Warga negara berkenaan terdiri seorang warga Filipina, 6 warga Kemboja, 14 warga Singapura, 2 warga Amerika Syarikat,
seorang warga Palestin dan seorang warga Sudan. Jelasnya lagi, 2 lagi rakyat Malaysia yang tidak terlibat dengan proses evakuasi itu merupakan mereka yang berkhidmat dengan United Nations Mission in Sudan di Abyei, dan proses evakuasi mereka akan dilakukan oleh pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Datuk Seri Zamri berkata, Wisma Putra ketika ini sedang berusaha untuk membawa kesemua 56 orang ini keluar dari Port Sudan melalui 2 option, iaitu sama ada melalui laluan udara atau laluan laut. Katanya ia bergantung kepada option mana yang akan mendapat kelulusan paling cepat dan segera daripada pihak berkaitan. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Dan jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Ardi Herman, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.